Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, mengenai sekularisme. Sekularisme muncul pada akhir zaman pertengahan dan berasal dari perkataan Latin iaitu seculum yang bermaksud zaman. Menurut Al-Attas, seculum merujuk kepada zaman kini atau masa kini, manakala sekularisasi merujuk kepada proses menjadi sekular yang melibatkan pembebasan manusia daripada ikatan metafizik dan spiritual. Sekularisme ialah idea atau kepercayaan yang memisahkan negara dari institusi keagamaan. Kerajaan atau negara atau institusi negara dalam sistem sekularisme berfungsi secara berasingan daripada pihak berkuasa agama, tidak memberi keutamaan atau layanan istimewa kepada agama tertentu. Konsep ini mengatakan bahawa orang ramai harus mempunyai kebebasan untuk beragama dan berkeyakinan mereka sendiri, dan kerajaan tidak sepatutnya mengambil bahagian dalam isu ini. Sekularisme merupakan sebuah ideologi yang digeruni oleh ahli agama kerana dasar sekularisme membawa kepada proses penghapusan pegangan agama dan kepercayaan. Okey, itu sahaja pengenalan berkenaan dengan sekularisme. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Hafifi Bengarullah bernama metrik 2023226766 ingin membentangkan mengenai faktor kelahiran sekularisme dan tokoh-tokoh pendukung sekularisme amnya. Seperti yang kita ketahui, pada abad yang ke-16 Masihi berlakunya pergolakan di gereja. Ia menyebabkan pendeta-pendeta telah mula menolak agama Kristian, lalu mendorong raja-raja, putera-putera dan pendeta-pendeta mula cintakan dunia dan menolak agama Kristian demi kemasyhuran hidup. Yang kedua adalah perkembangan teknologi. Seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi, binaan dan proses pembangunan masyarakat telah menyebabkan masyarakat Kristian mula melupakan nilai-nilai agama Kristian dalam kehidupan seharian. Ia menyebabkan masyarakat Kristian mula mengejar kemewahan dan mengumpul harta benda dan melupakan nilai-nilai agama Kristian dan nilai-nilai murni agama Kristian. Yang ketiga adalah perkembangan ilmu ataupun pembaharuan ilmu Renaissance. Seperti yang kita ketahui, ilmu Renaissance ni adalah suatu gerakan budaya, intelektual dan artistik. Ia telah mendorong masyarakat Eropah mula menyebarkan ilmu berkenaan. Ia telah menyebabkan masyarakat Eropah telah mula mengejar dunia dan keseronokan dalam mengejar hal dunia. Ia telah menyebabkan nilai pengagungan terhadap Isa AS telah dilupakan. Ia menyebabkan golongan gereja berpisah kepada dua. Satu golongan yang boleh menerima ilmu berkenaan dengan tenang, manakala satu lagi golongan ini tidak boleh menerima dengan tenang kerana beliau merasakan teori-teori Renaissance ini berselisihan pendapat dengan ilmu agama Kristian. Yang keempat adalah pengaruh ilmu falsafah moden. Salah satu faktor penting dalam kesan kelahiran sekularisme. Ia menyebabkan para pendiri dan pendeta telah mengabaikan tugas-tugas gereja. Sebagai contoh, satu pentafsir bangsa Itali iaitu Giordano Bruno mengatakan agama adalah bersifat manusia manakala mukjizat bersifat muslihat. Kesimpulan yang dapat dibuat adalah wujudnya sekularisme adalah berpunca daripada pergolakan yang berlaku di gereja, perkembangan teknologi, pembaharuan ilmu Renaissance dan perkembangan teknologi falsafah moden amnya. Tokoh-tokoh pendukung sekularisme antaranya adalah Aristotle. Aristotle adalah orang yang pertama menyebarkan falsafah sekularisme. Falsafah Aristotelianisme adalah memisahkan nilai-nilai sains dengan agama. Menurut Profesor Al-Attas, falsafah Aristotelianisme telah mengakibatkan orang-orang Kristian Barat dibunuh. Yang kedua adalah Mustafa Kemal Atatürk. Seperti yang kita ketahui, Mustafa Kemal Atatürk adalah Presiden Turki yang pertama. Beliau menukarkan negara Turki menjadi negara republik.
Perkara yang terbesar yang beliau lakukan adalah menukarkan perkataan Assalamualaikum kepada marhaban bikum, iaitu selamat datang ke negara Turki. Selain itu, beliau membenarkan minum arak secara terbuka dan membenarkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan dan membenarkan aktiviti menari secara bersama. Yang ketiga adalah Habib Bourguiba. Seperti yang kita ketahui, Habib Bourguiba adalah seorang Presiden Tunisia. Beliau mengatakan Al-Quran adalah tidak masuk akal dan tidak boleh diterima oleh akal fikiran. Perkara yang ketiga yang beliau lakukan adalah mengatakan Nabi Muhammad SAW adalah yang cerita dongeng. Yang keempat, beliau menutup universiti tertua di Afrika, sedangkan ia menjadi pusat pendidikan Islam di serata dunia. Serba sedikit mengenai sejarah sekularisme di Malaysia. Sejarah sekularisme di Malaysia bermula akibat daripada sejarah politik dan negara serta budaya. Ia disebarkan melalui pendidikan, politik, media massa dan undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Nur Yazdani Brusli. Untuk subjek ilmu dan falsafah, kami telah diberikan tugasan yang bertajuk Secularism. Okey, untuk tajuk ini saya telah diberikan bahagian penyerapan di Malaysia dan cabaran. Di Malaysia, kita sedia maklum ideologi secularism ini secara rasminya telah mula menyerap masuk sejak kedatangan British ke Tanah Melayu melalui perjanjian Pangkor pada tahun 1874. British, mereka telah memperkenalkan sistem residen, iaitu dengan melaksanakan dasar pemisah pemerintahan dan pentadbiran negara daripada penguasaan sultan ataupun raja. Seperti kita tahu, sultan ataupun raja sebenarnya adalah berkuasa mutlak lah. Okey, pada waktu itu sultan ataupun raja telah diberi kuasa untuk mengetuai hal-hal keagamaan di istana sahaja, manakala residen pula bertanggungjawab sepenuhnya untuk mentadbir negeri. Dari sinilah kita mula lihat amalan fahaman sekularisme ini telah mula menyerap masuk ke dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga pada masa kini. Seterusnya, kita akan pergi pula pada cabaran yang dihadapi oleh masyarakat Malaysia dengan amalan fahaman sekularisme yang dibawa dari negara barat. Okey, seperti kita tahu, banyak kesan negatif berbanding kesan positif daripada segi aspek akidah dan pemikiran yang dibawa daripada negara barat tersebutlah. Okey, antara cabaran-cabaran yang dihadapi ialah isu agama dalam identiti Malaysia, seterusnya isu perundangan Islam, pembahagian kuasa antara agama dan kerajaan, isu pendidikan, hak asasi manusia dan media teknologi. Okey, bagi isu agama, kita boleh lihat khususnya masyarakat beragama Islam mula memandang enteng tentang ilmu akidah dengan ibadah. Untuk isu undang-undang Islam pula, terdapat ketidaksetujuan mengenai hukum, hudud dan pelaksanaan undang-undang Islam di kalangan bukan Muslim maupun Muslim sendiri. Okey, untuk isu pendidikan, isu pengajaran agama di sekolah-sekolah dan penentangan terhadap penerangan terhadap aspek agama dalam sistem pendidikan awam mula tidak menjadi satu keutamaan bagi rakyat di Malaysia. Dan untuk media teknologi, kita boleh lihat pelbagai aplikasi-aplikasi yang telah melalaikan dan membuat masyarakat Malaysia mula senang terjerumus terhadap fahaman dan budaya barat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Hakim bin Aziz, bernombor metrik 2023867772. Okey, hari ini saya ingin menghuraikan sedikit isu berkenaan sekularisme di Malaysia dan juga implikasi sekularisme terhadap individu, masyarakat, institusi dan negara. Okey, sekularisme adalah ideologi yang menolak pengaruh agama dalam urusan sosial, politik dan pendidikan. Sekularisme bermula di barat sebagai reaksi terhadap penindasan dan perpecahan yang disebabkan oleh agama-agama Kristian. Sekularisme menganggap bahawa manusia boleh berfikir dan bertindak secara bebas tanpa bersandarkan kepada ajaran agama. Antara kesan terhadap antara implikasi sekularisme terhadap
individu adalah sekularisme memberi kebebasan kepada individu untuk memilih cara hidup, pemikiran dan kepercayaan mereka tanpa terikat kepada agama. Ini boleh menyebabkan kehilangan identiti, nilai, moral yang berasaskan agama. Individu yang sekular juga cenderung untuk mengutamakan kepentingan diri, hawa nafsu dan materialisme daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala implikasi kepada masyarakat pula menimbulkan perbezaan dan konflik antara masyarakat yang beragama dan yang tidak beragama. Masyarakat yang beragama mungkin merasakan bahawa hak dan peranan mereka terancam oleh masyarakat yang tidak beragama. Masyarakat yang tidak agama pula mungkin merasakan bahawa masyarakat yang beragama adalah kolot, fanatik dan intolerans. Sekularisme juga melemahkan perpaduan dan solidariti antara masyarakat yang berbilang agama dan kaum. Manakala daripada aspek institusi, sekularisme mempengaruhi institusi-institusi seperti pendidikan, perundangan dan pentadbiran. Institusi-institusi ini akan berusaha untuk menjauhkan diri daripada pengaruh agama dan menggantikannya dengan prinsip-prinsip rasional, saintifik dan demokratik. Institusi-institusi ini juga akan mengabaikan atau menentang peruntukan yang berkaitan dengan agama dalam perlembagaan dan undang-undang. Manakala implikasi kepada aspek negara menjejaskan kedudukan dan peranan agama dalam negara. Negara yang sekular akan mengasingkan agama dari hal ehwal negara dan mengutamakan kepentingan rakyat tanpa mengira agama. Negara yang sekular juga akan mengamalkan dasar-dasar yang bertentangan dengan ajaran agama seperti kebebasan beragama, hak asasi manusia dan pluralisme. Negara yang sekular juga akan menghadapi cabaran dan tekanan daripada negara-negara yang beragama atau anti-sekular. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi untuk meneruskan pembentangan, saya akan mengemukakan kaedah-kaedah menangani sekularisme. So untuk kaedah menangani, saya ada 3 poin utama, iaitu poin yang pertama adalah antara kaedah-kaedah menangani penularan sekularisme adalah pihak berwajib dalam kalangan masyarakat terutamanya perlu melancarkan atau mempergiatkan lagi program-program kesedaran dan penyebaran ilmu pengetahuan secara berperingkat. Kaedah ni boleh mula dipraktikkan pada kawasan-kawasan kejiranan, antaranya program-program bersekutu yang dalam mengimarahkan masjid-masjid di kawasan setempat. So pengisian-pengisian program pula dapat membincangkan kepentingan menolak fahaman sekularisme serta cara-cara memenuhinya. Poin yang kedua, pihak berkuasa perlulah sama-sama untuk memperkasakan semula Undang-Undang Jenayah Islam. Dengan penguasaan Undang-Undang Jenayah Islam, so para pembawa ideologi pada para pembawa ideologi sekularisme ini dapat dicegah dan dapat dikenakan tindakan kerana membawa fahaman berbeza. So tuntasnya pemekasaan Undang-Undang Jenayah Islam di negara kita mampu menyelesaikan pelbagai masalah jenayah. Dan poin yang terakhir adalah untuk memastikan penularan sekularisme ini dapat dibendung secara total. Pihak-pihak berwajib terutamanya yang terlibat dalam bidang-bidang penyiaran haruslah menyekat serta memantau pengisian-pengisian rancangan yang dipaparkan di media elektronik terutamanya televisyen, supaya mereka dapat memantau kerana jika didapati ada ideologi sekularisme yang disuntik dalam program-program rancangan tersebut, dapatlah disekat dan ditahan secara peringkat awal supaya dia tidak ditayangkan, dipaparkan serta dapat masuk ke dalam pemahaman serta pemikiran kita rakyat Malaysia.
So konklusinya, penularan sekularisme dalam kalangan masyarakat berada di tahap membimbangkan. Jadi pengabaian dalam mengenal pasti idea-idea mereka dapat meningkatkan penularan secara lebih aktif. So sekularisme dalam masyarakat Malaysia bukanlah satu benda yang baru. Dia sudah mula ada dalam pemikiran kita sejak lama dahulu. Jadi adalah menjaga tanggungjawab kita untuk mempersiapkan diri kita supaya kita tidak terjerumus dalam ideologi mereka. Terima kasih.